kita telah pun mendengar keputusan daripada 5 orang hakim daripada Mahkamah Persekutuan yang memutuskan secara unanimous sebulat suara bahawa kami didismiskan. Mana rayuan itu telah pun ditolak oleh Mahkamah Persekutuan. Maka untuk ini Mahkamah Persekutuan telah membuat keputusan penghakiman bahawa Zamri dan juga UMNO Persatuan Nasional adalah Menteri Besar dan kerajaan yang sah mengikut verdik tadi, yang mengikut keputusan itu. Jadi saya nak memberitahu bahawa ini merupakan satu pertanda yang amat hitam dalam sejarah Malaysia, oleh kerana kita merasakan bahawa rakyat mahu melihat supaya institusi kehakiman ini diberi ruang sebebas-bebasnya untuk membuat keputusan. Tapi apa yang saudara dengar tadi, keputusan itu seolah-olah memberikan gambaran bahawa institusi kehakiman masih lagi belum terlepas dan bebas daripada apa-apa sahaja influence ataupun pengaruh. Jadi untuk itu, this is the saddest moment for peace-loving Malaysians. Jadi untuk itu kita mahu memberitahu kepada saudara bahawa kemelut perlembagaan di Perak belum dapat diselesaikan kecuali hak untuk memilih kerajaan diberikan kepada rakyat semula. Mahkamah tadi hanya menginterpretasi atau mentafsirkan undang-undang. Jadi untuk itu kami terpaksa memikirkan semula. Ada perkara-perkara yang disebutkan tadi yang perlu diperhalusi dan dibincangkan semula. Jadi untuk itu saya nak menyatakan bahawa kami Pakatan Rakyat, insya-Allah kami akan berbincang semula. Jadi saya merayu supaya seluruh rakyat negeri Perak khususnya dan penyokong-penyokong Pakatan Rakyat supaya kita berlaku tenang, we stay calm, jangan ada yang bertindak di luar dugaan seperti provokasi dan sebagainya. Kita terima walaupun dianya satu perkara yang cukup menyedihkan, especially for law-abiding citizen. So this is where I think the verdict just now has completely neglected and set aside all constitutional principles of the past. We have had precedents, which have judgment from genuine judges before, but it looks as though that those have been completely neglected and set aside. Walau macam mana pun, these are prerogatives of the judges, tapi kita akan kaji semula. So on that respect, saya nak beritahu the saddest moment in the history of Malaysia at the moment, because democracy has been completely torn into pieces. The rights of the people have been completely snatched, and this is a verdict where an illegitimate government has been supported. An illegitimate government which did not follow the rules of parliamentary democracy has been supported by the institution. Jadi ini yang cukup menyedihkan. Oleh kerana it can lead to other consequence. Dia akan memberikan ruang supaya demokrasi di Malaysia ini akan diikat, akan jauh lebih kusut, oleh kerana seolah-olah dia menjurus kepada satu suasana akan datang nanti absolute monarki. Maknanya kita tidak ada payah pilihan raya, kita tidak ada payah ada parlimen, oleh kerana monarki boleh menetapkan siapa menjadi pemimpin sesebuah negeri ataupun negara. This is the highest risk that the Malaysians are facing now, and this is the thing that we have to make it good. Kita kena perbaiki balik. Tapi verdik yang saudara tengok tadi, bagi saya sendiri merasakan bahawa ianya merupakan mengenepikan apa sahaja prinsip-prinsip yang terkandung dalam perlembagaan kita. Jadi untuk itu, walaupun kami rasakan it is not unexpected. The decision by the 5 judges is something which is not unexpected. So yang tu yang kita nak rasa bahawa this is the saddest moment. Pertamanya saya minta supaya seluruh kita bersabar dan seluruh kita bertenang. Jangan ada di antara kita yang bertindak di luar ataupun bertindak secara provokasi. Kita baru tadi dengar keputusan daripada 5 orang hakim yang telah menolak rayuan kita untuk kita mendapat balik kuasa hak rakyat. Namun kelima-lima hakim telah memutuskan bahawa sekarang ini kerajaan Persatuan Nasional merupakan kerajaan yang dipilih oleh mahkamah tersebut. Jadi kami di Perpakatan Rakyat, kita walaupun bersedih kerana ini merupakan tanda yang paling gelap dalam sejarah Malaysia. Ya, betul. Yang mana hak rakyat tidak diberikan semula. Walaupun 80% hampir rakyat negeri Perak mahu dibubarkan Dewan Negeri untuk rakyat memilih kerajaan yang baru, kerajaan yang kukuh dan stabil. Namun keputusan tadi menyatakan bahawa mereka akan meneruskan. Walau macam mana pun, kita hormat apa yang dinyatakan oleh para hakim tadi. Walaupun kita masih sedih,
keputusan itu bukan di luar jangkaan, keputusan itu memang kita juga menyatakan begitu. Jadi untuk itu saya merakamkan segitu terima kasih kepada seluruh yang hadir pada pagi tadi, semalam, seluruh mereka-mereka menyokong Pakatan Rakyat. Kita teruskan usaha kita, kita teruskan with all our prayers, doa-doa kita, sebab tak lama lagi, tak sampai 2 tahun setengah, kita akan ada pilihan raya ke-13, yang mana ketika itu kita akan menukar seluruh kerajaan. InsyaAllah. Kesempatan ini terima kasih kepada seluruh pimpinan Pakatan Rakyat, kita punya para peguam yang telah pun membantu kita selama setahun, dan akhirnya keputusan tamat kita dengar pagi tadi. Jadi rakyat adalah kerajaan, adalah parti yang menghormati. Macam mana pun kita masih lagi percaya bahawa kerajaan mesti dibentuk dan dipilih oleh rakyat. Betul tak betul? Bukan mahkamah. Bukan mahkamah. Undang-undang. Mahkamah tak mengundi. Saudara, walaupun Pakatan Rakyat daripada awalnya setahun lepas kita cukup konsisten mau bagi balik hak rakyat. Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menyatakan Pakatan Rakyat kerajaan yang sah, tapi telah pun diketepikan, the stay of execution. Walau macam mana pun kita masih lagi menyatakan ketika itu hak rakyat mestilah diberikan untuk pilih kerajaan yang baru. Begitu juga tadi, kalau seandainya menyebelahi Pakatan Rakyat, kita juga akan buat sedemikian. Kita cabar Zamri, kita cabar Barisan Nasional. Kalau sekiranya mereka cakap mereka orang yang atau parti yang disukai oleh rakyat, yang disokong oleh rakyat, sila pergi menghadap Tuanku Sultan Perak, pohon dibubarkan. Ayo, mari kita berentap di arena rakyat. Setuju? Terima kasih rakamkan lagi sekali. Terima kasih kepada saudara. Kita balik dengan tenang. Jangan ada kita buat provokasi. Kita ikut peraturan polis. Teruskan kerja baik kita. Kita tambahkan kerja kita supaya rakyat lagi saling bersama dengan kita. Mereka jauh lebih simpati dengan kita. InsyaAllah mereka akan sokong kita dalam pilihan raya akan datang. Okey?